Terima kasih Yang Berhormat Maran dan terima kasih juga Yang Berhormat Speaker. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat amat prihatin dan memandang serius akan gejala Forgotten Baby Syndrome ataupun sindrom terlupa anak. Dalam hal ini, KPWKM sentiasa berusaha agar gejala Forgotten Baby Syndrome dapat dibendung. Antara usaha yang telah dilaksanakan adalah meningkatkan kesedaran dan memberi peringatan melalui media seperti hebahan tips dalam bentuk video dan infografik di media sosial, portal berita tempatan serta media perdana. Kita juga telah membuat hebahan melalui email kepada semua pegawai perhubungan korporat di kementerian, jabatan, agensi persekutuan dan negeri, hospital dan institusi pengajian awam yang mengandungi bahan-bahan promosi kempen Jangan Tinggal Anak Bersendirian dalam Kenderaan untuk mereka kongsikan dengan warga masing-masing. Menyedari kepentingan usaha berterusan, KPWKM akan terus menjalinkan kolaborasi yang aktif dan berkongsi maklumat bersama agensi lain bagi meningkatkan kesedaran awam agar ibu bapa tidak meninggalkan anak-anak dalam kereta sehingga menyebabkan kematian. Dalam hal ini, semua pihak boleh memainkan peranan masing-masing bagi menenangi permasalahan ini. Namun, pemain utamanya adalah ibu bapa itu sendiri. Justru, kita boleh membantu diri kita sendiri untuk tidak lupa dengan mengambil pelbagai pendekatan, antaranya seperti meletakkan barang penting berhampiran bayi. Berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia ataupun PDRM, sebanyak 3 kes pada tahun 2020, 2 kes pada tahun 2021, tiada kes pada tahun 2022, 5 kes bagi tahun 2023 dan bagi tahun 2024, sehingga kini telah dicatatkan sebanyak 4 kes. Maka saya ingin menegaskan di sini bahawa semua pihak, khususnya para ibu bapa, perlu memainkan peranan masing-masing bagi menenangi permasalahan ini. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang Bertua, terima kasih Tuan Menteri. Kes kecuaian ini berlaku di mana saja, bukan saja negara kita, bahkan di dunia, di Asia dan sebagainya. Sehingga sekarang ke tahap ada ibu bapa yang lebih, bukan saja cuai, bahkan sanggup membunuh anak sendiri. Saya nak tahu berapa secara perbandingan Timbalan Menteri dengan negara-negara lain di Asia ataupun lain-lain. Saya tak tahu berapa, mungkin ada maklumatnya. Dan satu lagi, apakah terdapat tindakan undang-undang yang boleh diambil kepada ibu bapa yang cuai seperti ini, dan setakat ini berapa kes yang telah pun dilaksanakan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan tersebut. Mengenai perbandingan antara negara kita dengan negara lain, saya perlu untuk memberikan maklumat tersebut sekiranya ada secara bertulis kepada Yang Berhormat. Tapi mengenai soalan yang kedua pula mengenai hubungan ataupun hukuman yang lebih berat, saya nak maklumkan bahawa KPWKM mengambil pendekatan untuk meningkatkan kesedaran dan membantu ibu bapa agar mereka ni tidak lupa, adalah menjadi tanggungjawab bersama untuk kita saling ingat mengingati antara satu sama lain. Dan saya nak kongsikan juga bahawa di kementerian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat telah diwujudkan satu garis panduan keselamatan kanak-kanak bagi taska, dan juga minta maaf Datuk Speaker, saya nak sambung sedikit. Terima kasih. Dan juga saya ingin memaklumkan juga bahawa pengabaian terhadap kanak-kanak ini merupakan satu kesalahan yang termaktub dalam Akta Kanak-Kanak 2001 di bawah Seksyen 31 1A. Jika disabit kesalahan, boleh dihukum denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan
Tapi sekali lagi saya nak maklumkan bahawa kita juga ada juga telah melaksanakan pelbagai kempen kesedaran kepada ibu bapa dan insya-Allah kita akan terus perhebatkan lagi. Tapi yang penting adalah seperti dalam jawapan asal saya adalah peranan kita selaku ibu bapa atau penjaga itu sendiri adalah sangat penting dalam isu yang kita perkatakan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan kedua, saya persilakan Yang Berhormat Ipoh Timur. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya rasa untuk menangani isu ini, pertamanya perlunya kita ambil pendekatan bukan sahaja melabelkan ia sebagai kecuaian atau kelalaian. Kerana kalau kita tengok dari konteks dunia, FBS ini adalah sesuatu yang semakin meningkat dan peningkatannya nampak dia bukan sekadar lalai oleh pihak ibu dan atau bapa. Saya nak tanya kepada Menteri, adakah terdapat kajian yang pernah dilaksanakan tentang FBS ini dari segi apakah punca dan penyebabnya sekiranya ia nampak dari sudut pandangan ia satu sindrom dan satu penyakit kemungkinannya, dan adakah apa-apa program melalui kajian itu yang telah dihasilkan dari segi untuk mewujudkan rawatan, intervensi atau peraturan-peraturan seperti nak buat buzzer kepada kasid dengan izin. Adakah perkara-perkara ini telah dikaji dan apakah hasil kajian sekiranya ada dan sekiranya tak ada, adakah adanya niat dan hasrat untuk mewujudkan satu kajian khusus dan spesifik untuk FBS ini? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur di atas soalan yang telah dikemukakan. Kajian ini ada dilaksanakan di beberapa negara dan saya nak kongsikan ada satu kajian yang telah dibuat dan ada beberapa cadangan yang telah dicadangkan untuk mengurangkan risiko kematian terutamanya bagi anak-anak yang berada dalam kenderaan. Dan cadangan yang telah dicadangkan untuk mengatasi atau mengurangkan risiko kematian ini adalah antaranya adalah kesedaran awam, meningkatkan kesedaran mengenai bahaya meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan. Lepas tu ada juga cadangan untuk memasang sistem pengingat dalam kenderaan bagi mengingatkan pengguna untuk memeriksa sentiasa dalam kenderaan tersebut, dan seterusnya pengawasan lanjutan juga ada perubahan reka bentuk kenderaan itu sendiri, menyelidik cara-cara untuk memperbaiki reka bentuk kenderaan untuk mengurangkan risiko kematian. Penguatkuasaan undang-undang ini kita dah laksanakan di Malaysia. Tapi saya nak kongsikan juga, saya mendapat makluman, tapi ini bukan bawah kementerian, tapi saya nak kongsikan juga satu tinjauan secara khusus telah dilaksanakan oleh Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia ataupun MIROS. Dalam tinjauan tersebut, antara faktor utama yang telah didapati adalah kelesuan mental, dan yang kedua pula perubahan mendadak dalam rutin hidup. Itu yang menyebabkan terjadinya perkara-perkara yang tidak dikendaki. Dan saya juga dimaklumkan bahawa pihak MIROS telah membangunkan satu sistem prototipe yang dinamakan MyCinta untuk mengesan dan memberikan amaran tentang kehadiran kanak-kanak di dalam kenderaan. Ini antara lain seperti yang dikatakan tadi dalam jawapan asal. MyCinta ini dapat mengurangkan risiko kecederaan serius pada kanak-kanak dalam tempoh tindak balas secepat 45 saat hingga 5 minit hingga 3 minit pengaktifan sepenuhnya. Ini antara perkara yang dibuat, tapi kerjasama antara kementerian ini bersama dengan kementerian lain, agensi lain dan juga pihak swasta juga sangat penting dan kita amat tingkatkan. Terima kasih.